Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah. Meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah. Bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, perjalanan, luaskan pandangan saudara. Bermusafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita berada di dalam Dewan Pak Haji, ya Allah ya. Di samping Dewan, kita juga dapat melihat jenis-jenis produk-produk yang Pak Haji kira kita kena tahu lah. Sebagai seorang ahli herba ni kena tahu ya. Baik, kita mulakan pelajaran yang ada pada hari ini ialah apa yang kita makan. Kalau kita makan makanan yang sihat, kita jadi sihat. Kalau kita makan makanan yang ada banyak racun, yang sudah tentulah macam mana kita nak harapkan kesihatan ya kalau kita makan yang ada banyak racun. Jadi begitu juga lebah. Lebah, apa yang dimakan oleh lebah akan jadi madu. Madu ya, madu daripada apa? Dia bunga apa? Multiflora atau bunga khusus. Jadi kalau dekat sini mari kita lihat ya bagaimana ada madu-madu. Ini dia contohnya. Ini madu ya, madu lebah yang diambil oleh lebah daripada bunga lemon. Kita tahu lemon tu salah satu daripada obat untuk apa? Menghilangkan asid dalam badan. Ketika kita tengok ya apa dia punya perbezaan antara siang dan malam. Malam ini biasanya orang sakit pada waktu malam. Orang ada virus pada waktu malam. Waktu siang sihat, malam sakit. Sebab apa? Sebab asid itu meningkat pada waktu malam. Jadi caranya untuk menghilangkan asid tersebut ialah dengan mengambil kulit lemon. Kulit lemon itu kita gunakan kulitnya lalu direndahkan dengan air panas dan minum untuk menurunkan asam dalam tubuh. Begitu juga kalau madu lemon. Madu yang diambil oleh lebah daripada bunga lemon, tujuannya adalah untuk menurunkan tahap keasaman asid dalam tubuh badan. Sebab apa? Kalau kita katakan asid ni dia punca pada semua penyakit. Acidosis, tubuh jadi asid. Jadi sebab itu kita kena minum madu pada waktu pagi, awal-awal pagi sebelum sarapan, ketika perut kosong. Tapi madu apa? Madu apa yang kita nak minum? Ya, madu yang terbaik ialah untuk mengurangkan asid lah madu lemon. Madu lemon. Jadi lemon ini kalau kita ambil dia, kita buat infus pun bagus. Tetapi kita kena ambil dia campur dengan sikit air hangat. Kita kacau, aduknya, kita minum pada waktu pagi, perut kosong. Dan juga pada waktu malam sebelum kita tidur. Jadi campurkan sedikit, jangan air panas, nanti rosak enzimnya, nanti rosak mineral, bukan mineral, nanti rosak vitaminnya. Kalau mineral tak rosak air panas. Jadi oleh sebab itu madu lemon mempunyai khasiat yang khusus. Apakah khasiatnya? Ini di antaranya. Yang pertama, madu lemon dia adalah mengandungi vitamin C yang tinggi. Madu mempunyai vitamin C. Kalau ada orang mengatakan spirulina itu komplit, makanan yang komplit, ada semua dalam spirulina. Tapi dalam spirulina tidak ada vitamin C. Dalam madu, makanan yang komplit, ada tak vitamin C? Ada. Masya Allah. Apakah fungsi vitamin C ini? Anti stres, untuk mendatangkan mood gembira, untuk supaya hati kita itu jadi gembira. Jadi oleh sebab itu maka madu lemon digunakan. Kalau kita katakan kita nak mendapatkan pencahayaan ringan, cahaya ringan, iaitu untuk memudahkan kolon klisim, BAB, buang air besar. Jadi oleh sebab itu kita gunakan madu lemon. Madu lemon yang kita
kita gunakan, ya. Tapi caranya ingat, mesti masukkan sikit dengan air hangat, aduk-aduk dan minum. Masya Allah, ya. Ini adalah antaranya madu yang ada. Jadi Pak Haji dah sebutkan tadi, kita lah apa yang kita makan. Madu lebah ialah apa yang lebah makan. Pokok-pokok, di mana pokok itu tumbuh? Ya, di manakah kekuatan suatu pohon? Di bumi mana ditumbuh? Di manakah kekuatan daripada madu lebah? Salah satunya ialah makan apa madu lebah tersebut. Lebah tu makan apa? Dia akan menyebabkan, itulah yang kita dapat hasil daripadanya. Masya Allah. Sesuatu yang menarik, sekali lagi, ketika Pak Haji pergi ke Mesir dulu, ada satu tempat, ya, di mana madu lebah itu diternak di kawasan penanaman habatus sauda. Jadi lahir madu habatus sauda. Jadi itulah yang sangat menariknya. Jadi hari ini kalau kita lihat cara yang dilakukan oleh orang hari ini, madu lebah itu dimasukkan lemon dalam madu lebah tersebut. Tidak, ini bukan caranya begitu. Tapi lebah yang mengambil manisan daripada bunga lemon, lalu dikeluarkan madu yang disebut sebagai madu lemon. Apakah rasa madu lemon ini? Masamkah, pahitkah, maniskah dan sebagainya. Boleh coba, ya, dia sikit manis. Cuma apa yang Pak Haji nak sebutkan begini, bahawa bunga daripada jeruk atau limau ni sangat-sangat wangi. Sangat-sangat wangi. Kalau boleh dibuatkan sebagai minyak wangi, Pak Haji nak sebutkan, minyak wangi kalau boleh dibuat daripada bunga limau atau jeruk ini sangat-sangat wangi. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu, apa yang kita sebutkan ini, dia juga boleh menghilangkan bau badan. Madu lemon ini bau badan, ya. Dan ini sudah tentulah bila usus kita sudah lancar, sudah tentulah badan kita sudah tidak berbau lagi. Masalahnya orang sering bau badan itu kerana apa? Kerana masalah congested colon. Jadi oleh sebab itu kita boleh gunakan ini. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Di samping itu juga ada juga madu lemon, ada juga madu cengkeh. Ini madu cengkeh. Apa makna madu cengkeh? Madu yang diambil daripada bunga cengkeh. Bunga cengkeh itu untuk apa? Kalau siapa masih ingat, pada satu hari kita ambil 7 kuntung bunga cengkeh, makan, kunyah, telan. Dia mencairkan darah. Cengkeh mencairkan darah. Ini sesuai untuk apa? Untuk orang ada kolesterol, orang yang ada darah kental, orang yang ada darah tinggi, ya, orang yang cepat marah. Ini dia madu cengkeh. Dia baik untuk jantung. Jadi oleh sebab itu, maka kita ambil madu itu, kita melihat daripada bunga apa yang diambil oleh madu tersebut. Tetapi secara umum madu adalah baik secara umum. Tetapi pengkhususan dalam kajian kita, madu cengkeh ini baik untuk jantung, baik untuk masalah pernafasan, ya. Itu di antaranya. Jadi kalau orang asma, ambil apa? Madu cengkeh. Orang sakit gigi, madu cengkeh. Orang sakit kepala, sakit kepala, ini kita ambil madu lemon. Jadi subhanallah, berapa banyak madu yang kita ada, ya, sebanyak pohon yang ada, ya. Ini nanti akan keluar pula madu manggis daripada bunga manggis. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Nak memastikan bahawa 100% madu lebah itu daripada cengkeh ataupun manggis ataupun lemon, tak bolehlah nak pastikan. Kita mana boleh nak pergi ikut lebah tu makan apa, di mana kita makan. Tapi secara umum, ya, tempat penanamannya itu kita tengok sebagainya. Baik. Jadi madu cengkeh ini selalunya kita gunakan, sekali lagi Pak Haji sebutkan, orang gunakan untuk jantung. Madu cengkeh digunakan untuk kolesterol, pencahayaan darah, darah tinggi, untuk kurangkan marah, di madu cengkeh. Untuk orang yang ada selalu sakit gigi, madu cengkeh. Sebab apa? Sebab dia hilangkan asid dalam badan kita. Kalau asid kita tinggi, misal contoh, asid kita tinggi, apa? Kita selalu sakit gigi. Kenapa sakit gigi? Sakit gigi kerana asid itu tinggi. Lama-lama gigi itu pecah, hancur. Sebab asid di dalam badan kita terlalu tinggi. Itu di antaranya, ya. Baik. Kemudian di sini juga kita gunakan satu lagi, madu tualang. Ini madu
tualang madu yang mengambil daripada bunga tualang. Ini untuk tulang. Tualang untuk tulang. Kalau kita kata madu cengkeh, jantung. Kalau kita katakan madu lemon ini, madu untuk anti stres, madu untuk anti asid, anti asid dalam tubuh badan kita. Kalau madu tualang, dia baik untuk tulang. Kita buang A ni jadi tulang. Tualang, buang tua tu, A tu buang jadi tulang. Memang betul. Pengkajian mendapati bahawa mengambil 2 sudu satu pagi ambil selama 3 bulan paling baik untuk osteoporosis. Selalunya kalau orang lemah di bahagian lutut ini, biasanya kita berikan dia makan dengan madu tualang. Madu tualang itu baik untuk tulang. Jadi bila kita katakan untuk tulang ni, dia untuk osteoporosis, untuk orang-orang tua-tua, untuk orang yang tidur lama. Kerana bila kita berehat, kita tak bergerak, tulang kita jadi lemah. Tulang ini jadi kuat bila kita bergerak. Otot menjadi kuat bila kita bergerak. Tulang itu akan jadi density-nya tinggi, ya, ketempatannya tinggi apabila kita gunakannya. Sebab itu tulang orang yang paling kuat, tulang siapa? Orang yang mendaki gunung. Kalau riadah mendaki gunung ini, dia akan mendapatkan tulang yang kuat. Sebab apa? Berlawan dengan graviti. Jadi tulangnya makin kuat. Jadi kalau kita exercise itu, tulang kita akan jadi makin kuat. Kita bekerja, tulang akan jadi makin kuat. Kalau kita sudah tidur, tulang kita makin lemah. Bagaimana cara nak memastikan ketika orang itu tidur, sakit, aksiden, tabrakan, itu caranya ialah dengan kita memberikan daripada madu tualang. Ibu sebab bersalin, kita berikan madu tualang. Ibu ketika hamil, berikan madu tualang. Kenapa? Kerana kalsium, fosforus, boron itu untuk kuatkan dia punya tulangnya itu. Kerana anak yang besar perlukan tulang yang kuat. Itu di antaranya. Masya Allah. Kemudian daripada madu itu juga ada juga yang Pak Haji ambil madu. Ini dia. Ini madu tualang juga. Ini sangat special dengan packaging yang cantik. Okey, boleh kita lihat di sini agak hitam. Ya, hitam. Kalau kita banding di sini juga hitam. Hitam. Kita mendapati madu tualang jadi hitam. Berbeza dengan lemon. Lemon kalau kita perhatikan dia tak hitam, dia jadi warna dia seperti warna sikit coklat. Begitu juga dengan madu cengkeh, juga agak sikit hitam sikit, tapi tidak sampai madu tualang. Warna madu ini membayangkan kematangan, matang. Dan warnanya ini juga baik untuk sesuatu penyakit. Misalnya yang hitam ini, lagi hitam lagi bagus untuk pesakit kencing manis. Itu di antaranya. Jadi madu tualang ini, madu yang elok, yang cuba kita lihatkan betul-betul, dia baik untuk tulang. Ramai orang yang kita rawat dengan menggunakan madu tualang, khususnya untuk tulang. Jadi kita tidak perlu lagi bergantung kepada ubat-ubat kimia. Kajian menunjukkan bahawa penggunaan ubat kimia untuk osteoporosis dengan madu tualang ini menunjukkan bahawa madu tualang juga mempunyai lebih tinggi daripada penggunaan kimia tersebut. Kesannya kepada orang. Tak ramai orang yang minum madu setiap hari, ya. Minum madu pagi, malam dan sebagainya. Dia lihat madu ni diminum ketika orang sakit, orang tu lemah, lepas bersalin dan sebagainya. Dia tak nampak kata madu tu perlu diambil pada setiap hari. Kan tulang kita guna pada setiap hari. Itu di antaranya. Masya Allah. Kemudian seterusnya, ini madu yang Pak Haji ambil di kawasan bukit. Kawasan bukit. Kerana madu ni bukan kesemuanya yang hidup di kawasan-kawasan pohon, ada yang hidup di rumah orang. Tapi madu ini yang Pak Haji buat ni, madu Super One ini, madu bukit. Sarangnya dibuat di bukit, di batu-batu tinggi-tinggi. Masya Allah. Orang yang nak ambil itu terpaksa gunakan bambu yang bersambung.
2 galah, 2-3 galah bersambung naik, Masya Allah. Kalau jatuh mati. Ni dalam pencarian madu Super One ini ramai yang sudah meninggal dunia. Dalam kasus tahun yang lepas 2 orang jatuh ketika nak ambil madu Super One di kawasan bukit. Jatuh memang mematilah sebab di bawah pun adalah batu. Ya, Masya Allah. Jadi oleh sebab itu maka hanya orang-orang yang boleh ambil ni orang-orang yang betul-betul kuat, yang boleh, orang kata boleh, ya betul-betul fit untuk ambil. Dan harganya pun mahal sekali ni, mahal, RM500 ni harganya, Masya Allah ya. Tapi dia ada banyak mineral. Mineral dia kerana dia duduk di kat bukit ya. Jadi rumah pada lebah tersebut dia bukan duduk di pohon, tapi duduk di batu di bukit tinggi, di bukit yang condong, yang susah untuk orang ambil, Masya Allah. Baik, kemudian ada juga madu yang setengah-setengahnya itu dipanggil madu propolis. Nah ini juga kebanyakannya propolis ini dibuat daripada madu trigona. Madu trigona ni beza dengan madu hexana. Madu hexana itu madu yang ada sengatan. Ya, yang sarangnya tu hexagonal. Kalau yang ni sarangnya dipanggil madu trigona. Yang mana Pak Haji dah terangkan madu hitam, torasika dan juga sebagainya. Dan ada sarang-sarang ya. Sebentar Pak Haji akan tunjuk sarangnya. Ini sarangnya ni. Sarangnya. Kita boleh tengok sarang ni, kita sudah kenal dia Itama ataupun torasika ya. Jadi sebab apa? Dia ada bertanduk ya, bertanduk sebagainya. Dan inilah yang kita panggilkan dia ini mengandungi apa yang disebut sebagai propolis. Ya, kebanyakan propolis ini dia duduk di madu trigona ataupun madu kelulut. Ya, kebanyakannya dia. Jadi sarangnya ni kita jangan buang. Sarang ni boleh dijadikan untuk buat hasil. Buat hasil. Jadi biasanya orang buat hasil atau ulcer ataupun orang yang terjadinya luka menggunakan sarang ini sebagainya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini yang Pak Haji ambil di dalam sarangnya, di dalam tanah. Ya, jadi antaranya yang mengandungi propolis. Sangat bagus untuk luka lambung dan sebagainya tu. Jadi itu yang saya nak sebutkan, bahawa lebah yang kita gunakan daripada lebah itu dia, dan dia ambil daripada berbagai jenis bunga dan berbagai kegunaannya. Kalau yang ni digunakan untuk minum untuk menjadikan jantung kita bagus dan muka kita cerah. Ya, memang betul, muka itu adalah bahasa jantung. Kalau muka gelap saja, jantung bermasalah. Ya, jadi kalau jantung itu bagus, oksigen bagus, muka kita jadi cerah sentiasa. Itu ada di antaranya. Baik, selain daripada itu juga, Pak Haji ada juga ambil daripada negara luar. Ini yang Pak Haji ambil daripada Marai. Ini adalah satu lagi sumur. Daripada sumur ini, madu sumur, mungkin Bapak Ibu tak pernah dengar madu sumur ataupun madu Marai ini ya. Mungkin jarang dengar. Tetapi mungkin pernah dengar madu sidir. Madu sidir diambil pada Yaman. Ini dia. Ini di antaranya, iaitu di Yaman itu dia bukan hanya ada madu sidir saja, bukan. Madu sidir itu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya. Tetapi di Yaman juga ada madu sumur dan madu Marai. Madu sumur dan madu Marai ini digunakan untuk tujuan pengobatan yang tertentu. Masya Allah. Ini telah kita buktikan. Antaranya apa? Selalunya kalau bagi di Pak Haji, kalau yang warna hitam macam ni, selalunya kita gunakan untuk sakit kencing manis yang ada masalah saraf, dia bagi minum ni ya. Tetapi kalau yang warna dia punya macam ni, ini dia guna untuk jantung ya, untuk orang yang ada masalah jantung dan sebagainya.
Jadi sebab itulah kalau kita nak gunakan ini, kita melihat juga pada warna dia dan apa yang kita ambil. Dan daripada madu-madu ini juga ada yang telah kita proses. Ini namanya madulia, madu campur halia. Ini bukannya daripada bunga halia, bukan. Ini madu yang diproses. Yang diproses dengan madu dijadikan ubat batuk. Salah satunya madu dicampur dengan halia, dijadikan sebagai madulia. Madulia ni sebagai ubat batuk. Ya, dia berbasickan madu. Itu adalah di antaranya yang telah kita gunakan. Baik. Dan daripada penggunaan ini, madu adalah asas. Ya, asas daripada apa? Asas daripada pemakanan sihat bagi seseorang yang nak sihat. Selain daripada itu juga kita ada satu lagi, nampaknya seperti madu tapi bukan madu. Ini adalah manisan ataupun kita panggil dia daripada air gula tebu. Ya, maksudnya air tebu tu dimasak sampai dia jadi gula. Macam gula aren, ya. Begitu juga ini adalah gula tebu. Yang ini juga adalah sangat baik untuk menghidupkan mikroflora di dalam tubuh badan kita. Ya, selain daripada kita boleh membuat dia punya EM, dia juga baik untuk dalam menghidupkan mikroflora di dalam tubuh badan anak-anak yang dia tak mau besar. Makan banyak tapi dia tak mau besar. Kita boleh gunakan ini. Jadi boleh kita gunakan sedikit madu ini yang dicampur sikit dengan gula merah. Madu ni campur sikit dengan gula merah. Jadi dibuat dan diberi minum. Dia juga untuk ubat demam bagi anak-anak. Jadi gula merah itu sangat-sangat digunakan ketika kita menternak ayam. Ketika umur 1 hari, 2 dan 3 hari, kita beri minum air gula merah. Sebab apa? Air gula merah itu dia akan membuat ayam itu sihat. Begitu juga dengan orang, begitu juga dengan manusia. Maka kalau anak-anak kita kurang sihat, demam panas, bagi minum air gula merah. Jadi kalau kita tak mau guna air gula merah, ini dia kita gunakan air ataupun gula daripada tebu airnya ini. Jadi kalau dia masak, dia akan mengental dan jadi gula. Tapi ini masih lagi dalam bentuk air yang begitu. Untuk anak-anak demam, cukup hanya kita berikan, dia bersifat manis tetapi dia tidak merosakkan tubuh badan. Kalau gula diproses pada ini juga, tetapi mereka keluarkan, maka ambil gula, airnya itu dibuat gula. Tetapi yang hitam ini, yang warna coklat ini, dia panggil molasses. Dia dibuang. Jadi sebenarnya molasses itulah ubat. Sama seperti beras. Yang bagusnya itu ialah bekatul beras tersebut. Tapi bekatul dibuang, diberi sama ayam, tuan ayam makan beras yang telah terkuras. Begitu juga dengan gula yang bagusnya ialah molasses dibuang, tetapi air gula putih gula yang telah terkuras yang digunakan. Jadi sebab itu kita orang yang belajar ilmu herba, ingat gula aren atau gula merah atau gula perang. Jadi itu adalah di antaranya cara bagaimana kita mengambil. Dan kita perlu mengambil manisan ini, perlu, ya, memang perlu dan sebagainya. Dan ada satu yang menarik lagi, saya nak tunjukkan kat sini, mungkin boleh ambil air panas sikit, ya, tolong cari air panas. Dan ini salah satu yang digunakan, iaitu safran ataupun za'faran. Safran ini sangat baik, dia digunakan untuk apa? Safran ini digunakan untuk orang yang ada masalah merokok, orang yang ada masalah ketagihan atau rindu. Rindu apa ni? Rindu nak ambil narkoba, rindu dengan untuk ambil dadah. Orang yang ada masalah dadah ni, dia bukan susah kerana nak tinggalkan hisap dadah, ambil narkoba, bukan isu tu. Tapi isunya ialah bila dia tinggalkan narkoba tu, dia jadi rindu. Walaupun sudah 10 tahun, kadang-kadang sudah meninggalkan daripada mengambil narkoba ataupun dadah dah 10 tahun lah. 10 tahun dah.
tetapi tiba-tiba dia jadi rindu. Rindu nak apa? Nak ambil lagi. Jadi orang tu berhenti 10 tahun, ambil lagi. Orang yang tak boleh berhenti sebab apa? Sebab rindu. Ketika dia duduk sendirian, dia akan fikir rindu untuk nak ambil narkoba. Jadi bagaimana cara untuk menghilangkan kerinduan tersebut? Ni, kita gunakan ini. Jadi rindu ini, dia bukan hanya rindu narkoba, apa-apa juga kita boleh guna untuk menghilangkan rindu. Kalau rindu orang macam mana? Kalau rindu seseorang, misalnya dia rindu seseorang, boleh tak dia minum ini untuk dia lupakan rindu? Tak boleh. Tak boleh. Ini bukan rindu tu. Ini rindu tu ketagihan, kecanduan. Subhanallah. Jadi kita minum ini. Tengok ya. Inilah dia herba yang paling mahal di dunia. Disukat sama seperti minyakkan emas dan sebagainya. Ini dia yang ada contohnya. Yang contoh. Okey, panas betul-betul ni. Dah cukup dah. Tengok ya. Ini sofran, za'faran. Tengok. Tu, nampak kuningnya. Muncul selalu. Ini bunga benang sari. Tak perlu kita guna senduk-senduk, camca, sudu. Tak perlu ni. Ni kan. Tu nampak. Minum ini. Orang tinggal rokok, minum ini. Orang tinggal narkoba, minum ini. Supaya jangan sampai badan itu sudah jadi edik, jadi ketagihan, kecanduan itu nanti mendatangkan rindu. Rindu tu sakit. Hisap rokok, kalau kita tinggal, sakit tak? Sakit. Sebab apa? Rindu dekat rokok. Jadi ini hilang rindu, anti rindu. Jadi sebab itu kadang-kadang kita perlu ubat untuk hilangkan rindu. Inilah dia sofran. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan, masukkan sikit madu dalamnya. Masya Allah. Ya, jadi sofran ini kita tengok bunganya kuning dan kebanyakannya tak ada tempat kita lah. Ini semua import daripada negara luar, sofran ini. Tapi dia adalah ubat yang paling bagus. Ubat apa lagi? Sofran ni banyak ubatnya, tapi Pak Haji sebutkan dululah satu ubat, iaitu untuk hilangkan rindu, kecanduan narkoba. Dia ya, itu dia mudah saja dia keluar sebab warnanya itu pun juga warna yang sangat bagus. Jadi kalau kita nak hilangkan, berhenti isap rokok, berhenti ambil narkoba, berhenti makanan-makanan yang menyebabkan ketagihan, itu sebagainya. Masya Allah ya, Masya Allah. Dia satu herba yang sifatnya panas. Masya Allah ya. Baik, yang terakhir sekali ya, Pak Haji nak sampaikan kepada kita bahawa madu bukan sebarang madu. Madu bukan sebarang madu. Ada yang masam, ada. Ini masam. Ada yang manis, ada yang manis betul-betul manis. Tapi apapun, madu tetap menjadi obat. Masamkah, maniskah, pahitkah, dia tetap menjadi obat. Di mana madu itu diambil, disitulah khususnya keunikan sesuatu madu. Jadi selamat menggunakan madu. Bukan selamat bermadu, bukan. Selamat menggunakan madu. Yang ni nanti orang marah Pak Haji pula ni cara ni. Selamat menggunakan madu. Ni sunnah Nabi SAW. Ya, jangan duk fikir yang lain-lain. Jangan fikir yang lain. Fokus bisnes saja. Jangan duk fikir yang lain. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu. Wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Umat Islam